saya hormati Sri Kandi Cik Sandy, Cik Azmi, penilai saya Cik Hafiz, saudara-saudari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini tajuk ucapan saya kisah dalam sejarah iaitu tragedi 1950. Orang yang saya nak ceritakan ini saya rasa semua orang tahu. Siapa yang baca sejarah, orang yang beragama Islam akan tahu siapa orang ini. Kisahnya bermula di Indonesia. 4 watak, mak, ayah, anak dan nenek, juga seorang perempuan. Kisah bermula apabila 4 keluarga daripada bangsa Belanda telah menyerahkan anaknya kepada seorang wanita. Wanita ini bernama Siti Aminah, berasal daripada Terengganu, seorang penjual kain batik. Ketika anak ini diserahkan kepada Puan Aminah, ayah kepada budak ini tidak bersama kerana pada masa itu pemerintahan Jepun. Kebetulan Indonesia di bawah pemerintahan Belanda. Apabila anak itu diserahkan kepada ibu angkatnya iaitu Siti Aminah, bermulalah sebuah cerita, iaitu budak ini bernama Maria telah ditukarkan kepada nama Natrah. Saya rasa semua orang tahu siapa Natrah. Kisah bermula pada tahun 1950. Apabila Natrah diserahkan kepada Siti Aminah, ibu angkatnya telah mendidik Natrah menjadi seorang yang daripada agama Kristian kepada agama Islam, daripada budi pekerti, tutur bahasa, perwatakan, daripada seorang yang berbangsa Belanda kepada seorang yang Melayu. Siti Aminah telah menjaga Natrah daripada umur 5 tahun hingga berumur 13 tahun. Keadaan pada masa ini aman bahagia, sejahtera, tak ada apa-apa pergolakan yang berlaku. Tetapi apabila Natrah berumur 13 tahun, iaitu ketika ayah Natrah keluar daripada penjara kerana dia telah ditangkap oleh Belanda pada masa pemerintahan dia telah ditangkap oleh Jepun pada masa pemerintahan Jepun tahun 50-an. Dia kembali ke Belanda bertanyakan di mana anaknya. Jadi ibu Natrah, ibu sebenar Natrah dan ayah dia dan nenek dia telah memberitahu ayah Natrah yang bahawa anaknya telah diserahkan kepada seorang wanita Melayu di Singapura. Jadi ayah ni dengan tanpa membuang masa telah pergi ke Singapura untuk menuntut balik menuntut balik anaknya dan kepada Siti Aminah. Di sini berlakulah pertempuran dua budaya dan dua agama, iaitu budaya Melayu dan Belanda, juga budaya agama Islam dan Kristian. Pada mula pergelutan berlaku, pertikaian berlaku apabila ayah Natrah menuntut hak anaknya kepada Siti Aminah. Mahkamah telah memutuskan yang hak penjagaan Natrah diberi kepada Siti Aminah. Awal perbicaraan Siti Aminah menang. Jadi Siti Aminah ni untuk mengelak daripada Natrah diambil oleh ayahnya, dia telah mengahwinkan Natrah ni kepada seorang guru iaitu Mansur Abadi, nikah gantung. Jadi apabila ayah Natrah tahu yang anaknya telah dikahwinkan, iaitu ketika berumur 13 tahun, dia telah mengambil isu kahwin pada usia muda 13 tahun dan dibawa ke mahkamah. Bermakna berlaku lagi perebutan. Ayah Natrah telah menggunakan isu kahwin 13 tahun sebenarnya tak boleh. Undang-undang Belanda pada masa itu umur 16 tahun baru boleh kahwin. Jadi Mahkamah Singapura guna pakai undang-undang Belanda.
Jadi keputusan mahkamah berpihak kepada ayah Natrah. Jadi Natrah terpaksa dipulangkan balik kepada ayah Natrah dan dia terpaksa balik ke Belanda. Pergolakan berlaku. Siti Aminah dan suaminya sedih. Dia sedih kerana kehilangan anak, tapi sedih dia tak terlalu sedih. Kemarahan telah peristiwa Natrah sebenarnya tak menjadi isu yang besar. Yang menjadi isu tu besar berlaku rusuhan kerana mahkamah juga telah setuju untuk membenarkan Natrah kembali kepada agama asalnya, iaitu Kristian. Itu yang menyebabkan berlakunya rusuhan. Rasa tak puas hati. Rusuhan ini telah menyebabkan 12 orang meninggal dan beratus-ratus orang cedera parah hanya kerana mempertahankan agama Islam. Di sini kita dapat pengajaran bahawa pada masa dulu kita macam mana kuatnya suara kita kerana kita dijajah, suara kita tak didengar. Siapa kita dibandingkan dengan Belanda? Siapa kita dibandingkan dengan penjajahan Inggeris pada masa itu? Jadi di situ kita kena ambil iktibar bahawa walaupun kita bersatu padu, tapi kalau kita di bawah jajahan, suara kita tak dipandang. Jadi berbalik kepada Natrah, beliau telah meninggal dunia pada usia 72 tahun di Belanda. Beliau telah berkahwin sebanyak 3 kali. Beliau tak pernah bahagia, tak pernah aman. Walaupun jasadnya dibawa balik ke Belanda, tapi jiwanya masih di tanah Melayu. Dia masih cintakan suaminya, sayangkan ibunya Siti Aminah, sukakan budaya, sukakan persekitaran Melayu. Jadi apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah perebutan dua kuasa tetapi menghancurkan seorang insan. Natrah ketika itu berumur 13 tahun, walaupun dia boleh memberontak, tapi kerana usianya muda, dia hanya menurut saja apa yang diperintah. Tapi akhirnya dia sendiri yang merana. Rumusannya apa yang saya nak cakapkan di sini, kisah dalam sejarah, kisah Natrah berlakunya pertempuran dua agama dan dua budaya. Sekian, terima kasih.